Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan memperjelaskan satu tajuk mengenai objektif mengikut SMART. Objektif mengikut SMART adalah merupakan satu penyataan di mana kita menyatakan satu sasaran yang kita ingin capai, yang kita hasratkan di dalam satu projek ataupun satu program ataupun satu aktiviti. Bagi mana-mana organisasi yang menggunakan objektif, ia akan nampak satu hala tuju yang kita boleh buat bersama-sama sekiranya kita telah tentukan fokus kita. Okey, bermula dengan S dalam SMART tersebut. S merupakan spesifik di mana seseorang yang membuat sesuatu projek ataupun aktiviti mesti menyatakan apakah yang ingin dicapai di akhir sesuatu aktiviti, projek ataupun program tersebut. Contohnya, kalau sekiranya mereka membuat projek akademik di sekolah, apakah peningkatan yang ingin dicapai? Secara khususnya kita kena lebih khusus di mana kita akan menyatakan apakah peningkatan bilangan A murid apabila mereka membuat sesuatu projek ataupun program tersebut. So, yang spesifiknya adalah peningkatan bilangan A murid dalam subjek tertentu. Contohnya subjek bahasa Inggeris. Dan apabila kita dah ada spesifik, kita tengok M. M adalah measurable ataupun yang kita boleh ukur. Dan bila kita kata M, apakah yang kita nak ukur? Apa yang kita boleh ukur? Jadi kalau tadi kita kata peratus bilangan murid yang mendapat A, maknanya di sini kita mesti meletakkan angka. Sebab itu yang kita akan ukur nanti. Contohnya, katakanlah di akhir projek kita akan mengukur sama ada seseorang yang telah menetapkan sasaran tadi itu ataupun sekumpulan mereka menetapkan bahawa sasaran yang ingin dicapai adalah peratus yang tertentu. Contohnya 97%. Ataupun kalau bilangan A mungkin lebih rendah ya, 10%. Jadi kalau kita tentukan kita dah dapat M ataupun apa yang nak diukur. Kemudian A. A adalah achievable. Achievable bergantung kepada apa yang ada di dalam sesebuah organisasi. Adakah tenaga sumber manusianya yang mempunyai kepakaran tertentu mampu membuat objektif itu supaya kita dapat mencapainya. Begitu juga dengan sumber keuangannya, usaha-usaha yang ada dan sebagainya yang menentukan kejayaan sesuatu projek. So, kita boleh buat ataupun tidak. Itu A. R adalah realistik ataupun relevan. Selalunya kita lihat dari segi apakah yang perlu ada pada organisasi kerana itu adalah hala tuju organisasi dan apa kehendak organisasi tersebut. Dan kita juga melihat apakah nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi sama ada ianya relevan dengan apa yang kita buat tadi. Dan yang akhir sekali, T, time bound. Kita mesti menentukan masa bila kita nak mencapai sesuatu projek itu. Masa yang ditentukan itu akan menentukan rangka kerja yang patut kita atur dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jadi keseluruhannya SMART telah kita masukkan di dalam sesuatu objektif. Contoh satu objektif yang penuh yang kita nampak menggunakan SMART adalah meningkatkan prestasi lulus sejarah daripada 92% kepada 97% bagi SPM tahun 2023. Jadi apa yang diberi di sini, S adalah meningkatkan prestasi lulus sejarah. Dan kalau kita tengok ni adalah untuk SPM. M, measurable, meningkat daripada 92% kepada 97%. A dan R itu kita ukur daripada penyataan secara keseluruhan. Mampukah kita capai dengan kepakaran sumber manusia yang kita ada, kos dan sebagainya, dan adakah ianya berkaitan dengan apa yang dibawa oleh organisasi? Relevan tak tidak untuk kita capai apa yang telah kita tetapkan? Dan masa yang kita tetapkan itu, adakah mampu kita menetapkan perkara yang perlu dilaksanakan untuk mencapainya?
Jadi keseluruhannya itulah penggunaan SMART secara ringkas. Sekian, terima kasih.